daripada Sayyidina Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk seseorang, menjenguk Zaid bin Arqam, datang ziarah ketika dia sedang sakit. Baginda bersabda, sakitmu ini tidak akan membawa kesan apapun, taklah besar. Tetapi bagaimana jika engkau terus hidup apabila aku meninggal dunia tetapi engkau buta? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wattaba'ahu wa walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi wa maghfirati wa ridwani wa husnal khatimah 'inda al-maut ورفع درجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شامل خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin rahimakumullah, sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kita dapat bertemu lagi dengan hari yang mulia ini, dan mudah-mudahan kesempatan pada hari yang mulia hari Jumaat ini kita dapat menambahkan ketaatan kita, menambahkan ketakwaan kita, menambah amal saleh kita dan mencari keampunan Allah, mencari redha Allah, rahmat Allah sebanyak-banyaknya sebagai bekalan kita untuk kehidupan setelah mati. Setelah kita bertemu Allah dalam keadaan Allah redha dan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih lagi kita berada pada malam ini, malam pertama daripada bulan Rejab. Tak salah saya, malam esok dah 1 Rejab, berarti maghrib nanti dah pertama Rejab. Di mana sebuah hadis Nabi SAW menceritakan tentang 5 jenis malam yang mana doa tidak akan ditolak dan mustajab, pasti akan dimustajabkan. Iaitu salah satunya adalah malam pertama bulan Rejab. Semoga kita dapat manfaat dan memanfaatkan pada malam mulia ini, malam ini nanti Rejab, kerana Rejab sebagai permulaan langkah kita persiapan untuk Ramadan. Tuan-tuan, sekejap sungguh masa yang kita lalui, di mana kita baru terngiang-ngiang dengan Syawal, mungkin kan, raya, duk ingat lagi. Ini dah masuk dekat Ramadan dah. Di mana antara malam pertama Rejab, Nabi memperbanyakkan doa, zikir, memperelokkan amal saleh kita di bulan malam pertama Rejab. Lebih khusus doa yang khusus, doa yang khas bila masuk Rejab, Nabi suruh kita perbanyakkan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab, Sya'ban, dan sampailah kami, masukkanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Menandakan bulan Rejab ini bulan permulaan langkah kita untuk sempurnakan Ramadan.
Kalau Rejab kita tak manfaatkan dengan istighfar kita, dengan pembersihan jiwa kita, dengan niat dan kesungguhan kita untuk mencapai ketinggian darjat pahala yang besar di bulan Ramadan, sekarang kita mula. Kalau kita tak mula sekarang, kita akan gagal di Ramadan nanti. Kita akan gagal di Ramadan nanti. Maka bermulalah kita. Walaupun istighfar, ya memang kita sebelum Rejab kali dah istighfar dah. Tapi ditingkatkan, diperbanyakkan untuk membersihkan dosa kita, membersihkan hati kita untuk persiapan pada bulan yang mulia Ramadan nanti. Itu menjadi sunnah Nabi dan Nabi anjurkan untuk kita perbanyakkan doa demikian. Jadikan zikir kita, doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mintalah. Dan antara hikmah orang yang meminta Ramadan bermula dari Rajab, kalaulah memang umur dia tak sampai ke Ramadan. Rajab, Sya'ban mungkin meninggal dunia, tak masuk pun Ramadan. Tapi dia daripada awal Rajab lagi dah minta untuk Ramadan. Sampaikan aku Ramadan, sampaikan aku Ramadan. Maka dia pasti diberi pahala seolah-olah dia telah beribadah di bulan Ramadan kerana kesungguhan dan niat dia. Kesungguhan dan permintaan dia yang sungguh-sungguh. Maka Allah tunaikan. Seperti mana banyak bukti-bukti demikian. Hadis Nabi sebut, man talaba syahadah, man sa'ala syahadah. Siapa yang minta mati syahid dengan bisidqin, dengan sungguh-sungguh minta mati syahid. Tapi dia tak mati syahid pun, tak perang pun, mati biasa, maka dia tetap diberi pahala mati syahid seperti dia sungguh-sungguh meminta-mintanya. Begitulah kita bersungguh-sungguh minta untuk mencapai ketinggian amal di bulan Ramadan bermula dengan Rejab, dan itu diajarkan kepada para sahabat. Maka dengan itu jangan kita abaikan bulan Rejab, kesungguhan kita bulan Rejab untuk membersihkan kotoran-kotoran dosa kita, hati kita dan sebagainya, untuk persiapan kita kepada bulan yang lebih mulia. Muslimin rahimakumullah, kita tengok sedikit mukjizat, peristiwa mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk seseorang, menjenguk Zaid bin Arqam, datang ziarah ketika dia sedang sakit. Baginda bersabda, sakitmu ini tidak akan membawa kesan apapun, taklah besar. Tetapi bagaimana jika engkau terus hidup apabila aku meninggal dunia tetapi engkau buta? Seolah Nabi bagi bagi isyarat dia demikian. Bagaimana kalau jika engkau terus hidup apabila aku meninggal dunia nanti? Maksudnya setelah aku Rasulullah sebut, kalau aku meninggal nanti engkau masih hidup. Tapi bagaimana keadaan kalau kau buta? Nabi sebut macam tu. Baginda bersabda, kalau begitu dia jawab, Zaid jawab, kalau begitu aku akan sabar atas ujian buta mata dan mengharapkan balasan daripada Allah. Itu jawapan Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Baginda jawab balik, kalau macam tu engkau akan masuk syurga tanpa hisab. Kenapa? Sabar atas ujian. Apa ujian? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja balasan bagi orang yang sabar, iaitu syurga tanpa hisab. Masuk syurga tanpa hisab. Masya Allah. Maka Zaid janji, kalau apa berlaku pada aku pun, aku akan bersabar dan mengharapkan balasan daripada Allah. Nabi kata, kalau gitu keadaan kau, Allah akan bagi syurga tanpa hisab. Masya Allah. Dia pun akhirnya apa jadi? Rasulullah wafat, dia masih hidup. Zaid bin Arqam masih hidup, sehingga betul terjadi apa yang Nabi sebut, dia buta.
matanya. Zaid bin Arqam berkata, mata aku ni buta. Nabi menziarahiku dan berkata, wahai Zaid, kalau matamu menjadi buta, apa yang engkau akan lakukan? Dia cerita balik dulu yang Nabi pernah sebut. Maka aku pun menjawab, aku akan sabar dan mengharapkan pahala daripada Allah. Baginda bersabda, kalau matamu menjadi buta, kemudian engkau bersabar, mengharapkan pahala, maka pahalamu adalah syurga tanpa hisab. Itu disebutkan bagi orang yang sabar dengan ujian hidup. Dan kita yakin yang pastinya orang-orang di Gaza sekarang ni tuan-tuan, yang mereka sabar dengan keadaan hidup mereka merana, makanan tak cukup, air dan sebagainya, tapi mereka tetap beribadah pada Allah. Tanda mereka orang yang sabar. Tanda kita orang bersabar, walaupun berat menerima ujian, tapi kita tetap istiqamah. Jaga sembahyang, jaga zikir kita, seperti biasa. Mungkin dulu waktu dia ada kaki cukup, dia ulang alik masjid, sembahyang sunat semua dia buat. Tapi katalah kaki dia kena potong, cacat, kaki sebelah dua belah ke. Tapi dia tetap berusaha nak buat yang tu juga. Yang sekadar dia mampu buat, maka tanda dia orang yang sabar. Yang penting, terima takdir Allah. Ni semua Allah takdirkan. Jangan, itulah silapnya, kawan tu punya salah, kawan ni punya salah. Duk menyalah orang, buat apa? Memang Allah dah takdir macam tu. Kalau Allah takdir jadi gitu, semua akan seolah melakonkan sesuatu sehingga terjadi benda yang ditakdirkan. Seperti terjadi takdir mati. Kalau ditakdirkan dia ambil umur sekian hari, sekian jam, sekian tarikh, tak ada benda yang boleh elak. Pakar, doktor, pakar mana pun, hebat mana pun, kecanggihan apa pun, tak boleh lawan. Dah takdir Allah mati, mati. Takdir Allah sakit, sakit. Jangan nak menyalahkan orang tu, orang ni, orang tu, orang ni. Allah yang tentukan. Alhamdulillah, ini takdir. Hadza ma qaddarallahu li. Ini takdir yang Allah tentukan untuk aku. Tanda orang bersabar. Semoga Allah beri pahala pada aku. Pahala kesabaran. Jadi ini diungkap oleh Zaid. Dia sabar. Benda dah ditakdirkan macam tu. Bukan kerana doa Nabi dia jadi buta. Tidak. Nabi dah nampak seolah apa yang Nabi sebut tu benda yang pasti takdir Allah berlaku ke depan sana. Kan? Daripada Anas juga berkata demikian, kisah yang sama. Aku bersama Nabi SAW menziarahi Zaid bin Abi Arqam yang sedang sakit mata. Waktu tu belum buta lah. Baginda bersabda kepadanya, wahai Zaid, kalau matamu menjadi buta, apa yang engkau akan lakukan? Dia menjawab, kalau begitu aku akan sabar dan mengharapkan pahala. Baginda bersabda, kalau mata menjadi buta, kemudian engkau bersabar dan mengharapkan pahala, maka engkau akan bertemu Allah Azza wa Jalla tanpa memiliki dosa sedikit pun. Orang yang sabar di atas ujian dia sampai dia mati dalam keadaan dia terima takdir, maka Allah bersih dosa dia, terpadam dosa semua, syurga langsung tanpa hisab. Dosa terpadam. Habis dia macam bayi yang baru lahir. Benarlah apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW bahawa Zaid menjadi buta setelah wafat Nabi. Dalam riwayat Tabrani disebutkan, maka apabila Rasulullah SAW wafat, dia menjadi buta, Zaid tu. Kemudian Allah menyembuhkannya. Ada riwayat mengatakan kemudian hujung hayat dia, celik balik mata dia. Setelah itu tak lama, mata dia celik itu tak lama pun, akhirnya dia meninggal dunia. Semoga Allah memberi dia rahmat dan anugerah yang hebat. Ini riwayat Imam At-Tabrani yang menceritakan mata dia sihat balik ujung-ujung hayat, tapi tak lama dia hidup dengan mata yang sihat. Dalam kitab Mu'jam Al-Kabir dan kitab-kitab yang lain lah. Hadis satunya daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Katanya, aku bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Jadi, dia ikut rombongan Nabi dalam satu musafir. Baginda perjalanan, kami musafir pada waktu malam. Sehingga ketika sudah hampir waktu subuh, kami membina kemah. Masuk tengah malam dah, kami berhenti rehat. Berhenti buat kemah, baring sekejap lah sementara nak tunggu subuh untuk teruskan perjalanan. Dan kami tertidur, letih musafir,
tertidur sampai matahari naik, habis subuh. Termasuk baginda Nabi SAW letih. Sampai matahari terbit, tamat subuh. Orang pertama yang bangun adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar punlah bangun. Dia berdiri di samping Nabi SAW, lalu bertakbir dengan suara yang tinggi hingga Rasulullah pun terkejut bangun. Dan matahari naik dah. Ketika baginda mengangkat kepala, baginda melihat matahari telah terbit. Baginda bersabda, jom teruskan perjalanan. Matahari naik, Nabi ajak, jom kita jalan dulu. Sebab apa? Sebab cuaca masih sejuk. Manfaatkan cuaca sejuk untuk perjalanan. Nabi tak sembahyang lagi? Belum. Yang pertama, kalau disibukkan dengan solat, tentera ramai. Jadi ambil masa panjang, jadi masa teduh. Nanti kita jalan tengah panas. Okey, sembahyang yang kita tertinggal dengan tak sengaja tadi, ada uzur, tertidur. Ada keuzuran lah, sakit ke, kena operation ke apa sebagainya. Boleh ditempohkan qadanya, tapi wajib qada. Nanti akan cerita tak habis lagi. Nabi qada sembahyang tu, cuma bukan waktu tu. Sebab waktu awal pagi Nabi jalan dulu. Contoh kita ni tertidur ni, bangun-bangun dah nak naik flight dah, ataupun nak naik bas dah, kenderaan nak jalan dah. Jangan sibuk nak sembahyang, tak apalah, kita dah terlepas. Kita niat aku nak qada nanti, tapi bukan sekarang. Sekarang ni sibuk dengan musafir kita. Teruskan jalan. Sampai masa yang sesuai, okey, qada. Kalau waktu tu waktu sesuai, kita sekarang tak kisah dah. Kalau naik kereta sendiri, naik kereta ni tak kisah dah panas tak panas, aircon ada semua. Jadi bolehlah qada segera. Kalau tak ada uzur, segerakan qada. Kalau ada keuzuran, okey, qada kemudian. Jalan dulu. Maka tadi, Rasulullah kata, jom kita terus perjalanan. Maka kami pun meneruskan perjalanan belum solat subuh qada. Hingga matahari berwarna putih sempurna, dah naik tegak dah matahari ni. Panas. Baginda pun singgah rehat waktu panas, singgah tempat teduh. Dan waktu itulah baginda solat subuh qada bersama dengan kami. Kami pun solat subuh qada bersama baginda. Jadi wajib bab sembahyang yang kita dah terlepas, wajib qada. Wa dainullahi haqqu ay yuqda, kata Nabi SAW, hutang dengan Allah lagi penting, lagi patut kamu utamakan menunaikannya. Hutang dengan Allah. Kita tak sembahyang, hutang dengan Allah tu. Orang kata, ustaz, macam mana kita dulu ya zaman jahiliah, daripada umur balik 15, 16, 17, 18 tak pernah buat sembahyang. Baru 30, baru teringat nak bertaubat. Dah berapa puluh tahun dah. Kan? Mungkin 20 tahun tak sembahyang. Nak qada tak? Wajib qada. Itu hutang kan? Wajib tunai. Bayar balik hutang. Allah, teruk ustaz, macam mana nak kira ni? Sehari 5 waktu, 5 kali 360 setahun. Jenuh, berapa tahun nak kali? Tak kira, kena qada. Cuma Allah tak tuntut pun suruh kita qada sampai tak makan, tak minum, tak tidur, tak pergi tandas. Buatlah cara bayaran ansuran. Bayar ansuran dengan Allah. Contoh sembahyang subuh tunai, buatlah subuh qada 2 kali ke. Kan? Ataupun tak apalah, kita malas lah, tak kira orang nampak, oh dia sembahyang subuh 2 kali qada, malu. Sembahyang zuhur 2 kali, 3 kali. Okey, kita kumpul sehari 5 waktu terus tengah malam. Lepas isyak balik rumah, buat 5 waktu terus. Tapi rasa itu lagi berat tak? Nak kumpul 5 sekaligus. Tapi tetap kena buat bayaran. Bayaran tetap kena bayar. Hutang tetap hutang. Kena bayar. Itu tanda kita insaf dan bertaubat. Kita menyesal, silap aku tak sembahyang dulu. Menyesal tu memudahkan Allah memadamkan dosa kita. Kalau tak menyesal, itu masalahnya. Ada orang kata, ustaz, kita tinggal dah bertahun-tahun ni, cukuplah, ya Allah aku bertaubat daripada sembahyang, aku tak nak tinggal solat lagi dah. Cukup dekat tu, tak payah nak qada. Tak boleh. Ni Nabi qada sembahyang subuh. Kalau tidak, buat apa Nabi nak qada sembahyang subuh? Yang Nabi tinggal ni kerana uzur, tertidur. Uzur tu dimaafkan. Itu pun Nabi qada. Lebih-lebih lagi kita tinggal kerana jahil kita, kerana kita malas, kerana kita abai tanggungjawab kewajiban, lagi utama kita menangis, menitik mata, tunai balik.
hutang-hutang kita pada Allah Ta'ala. Nabi semayang balik subuh tu bersama jemaah dan matahari tegak lah, qadha. Salah seorang daripada kami tak solat. Tengah-tengah kami semayang tu ada seorang duduk ujung sana tak semayang pun. Kami pun heran pasal apa dia tak ikut Nabi semayang. Rasulullah pun hantar orang pergi risik tengok sebab apa dia tak semayang berjemaah bersama dengan kami. Orang semayang dia tak semayang subuh. Hai fulan, apa yang menghalangmu solat? Dia jawab, ya Nabi Allah, wahai Nabi, aku sedang berjunub, janabah. Dia tak boleh semayang, nak kena mandi wajib. Maka Rasulullah memerintahkan dia untuk tayamum sebab ketika tu tak ada air. Tak ada air nak mandi tu. Musafir kan, air sikit untuk minum adalah, nak mandi tak boleh. Jadi dia takut tak nak mandi, tak mandi dan tak semayang. Maka Nabi kata ambil tayamum. Tayamum ni banyak multi-function dia, berbagai kegunaan dia. Kalau tuan-tuan, anggota wuduk tuan-tuan balut, di sini ada balut semen. Tangan lain okey, kepala semua, kaki semua okey, boleh kena air. Kita kena basuh semua yang lain yang sihat. Yang ni kita ganti dengan tayamum. Walaupun kita sapu atas dia, atas semen, tapi kena ganti dengan tayamum, menggantikan satu anggota wuduk. Satu kali tayamum. Tayamum macam mana? Macam tu lah, sapu muka, tepuk, sapu tangan, itu tayamum. Ganti satu anggota. Kalau air tak ada nak ambil wuduk, air terputus, tak ada langsung nak ambil wuduk, tak ada, tayamum juga. Tayamum macam mana? Macam tu juga, tepuk, sapu muka, tepuk lagi, sapu tangan, menggantikan keseluruhan wuduk kita. Itu tayamum. Tayamum menggantikan wuduk. Ada niat dia lah, cara dia. Nawaitu istibahati lis-salah, aku niat untuk mengharuskan solat dengan tayamum kepada Ta'ala. Kalau tadi mandi wajib, dia tak mandi wajib, tak ada air, pun tayamum yang sama juga, sekadar sapu muka, sapu tangan, dah pergi sembahyang. Kan? Ada sahabat, dia ingat kalau dah berjanabah, kena mandi seluruh badan dengan air. Kalau wuduk, anggota-anggota aja. Sekarang dia nak mandi wajib, tak ada air. Sahabat lain lah, dia cerita di tempat lain. Dia pergi guling-guling atas pasir, ambil pasir, gosok-gosok semualah, hidung-hidung, telinga-telinga, gosok pasir. Dia nak buat macam mandi ya. Orang bagi, Nabi nampak apa dia guling-guling? Oh, dia nak mandi wajib. Nabi kata tak payah, sekadar tayamum menggantikan mandi wajib engkau. Nanti bila jumpa air yang boleh mandi, mandilah. Jadi itu perintah Nabi, suruh dia tayamum. Maka kemudian dia pun solat. Lepas tayamum dia pun solat. Lalu baginda menyuruhku bergegas untuk mencari air. Rasulullah suruh Imran bin Husain, pergi cepat, engkau pergi cepat cari air. Kita dah tak ada ni, air minum dah nak habis. Pergi cepat, round Riki depan perjalanan kita, kok ada perigi ke apa, ambil siap. Dia pun pecutlah ke depan. Ketika kami berjalan, terserempak dengan seorang wanita, perempuan duk tanggung air, bawa baldi air. Dulu bawa kayu galang tu, bawa air. Maka Imran bin Husain sekat perempuan tu. Kejap. Engkau nak tanya, engkau ambil air ni dari mana? Perempuan tu dah mula menggelabah tengah padang pasir, orang lelaki sekat dia. Dia kata, tolonglah, jangan apa-apakan saya, tolong. Dia takut, tak kenal sahabat Nabi yang baik. Maka dia kata, tolong jangan apakan aku. Pula kawan tu tanya pula, air ni dari mana? Dia takut orang curi air dia. Tolonglah jangan ambil air aku ni, aku nak bawa kepada anak-anakku yang ramai, anak yatim, aku jaga anak yatim, sekian-sekian. Dia pujuk supaya jangan rampai ataupun curi air dia. Maka Imran kata, tak, aku tak nak ambil air kau, aku tanya engkau ni ambil dari mana? Oh, baru dia cerita, dia lega, dia kata aku ambil ni jauh sana tu. Kan? Tiba-tiba rombongan Nabi dah datang dekat. Maka dia beritahu pada Nabi, ya Rasulullah, perempuan tu ada air, dia ambil daripada jauh sana, macam mana sekarang? Nabi kata, tahan dia sekejap. Tahan perempuan tu. Nabi pergi pada perempuan tu, dia tak kenal itu Rasulullah. Dia tak kenal, perempuan ni tak kenal pun. Dan dia belum Islam waktu tu. Maka Nabi kata, boleh tak bagi tahu dia, aku nak pinjam air dia. Nak pinjam? Dia terkejut, pinjam? Nak tolak? Dah laki ramai tolak, dia kena ngap lah, takut tentu, dia takut. Akhirnya dia kata, ya, dalam keadaan perasaan takut lagi. Tapi Nabi dengan tenang, Nabi kata, aku nak pinjam air engkau je. Dan kami akan pulang balik air engkau sebanyak yang kau ada. Dia pun, ya, boleh tak boleh tu, diam je lah, ya, terpaksa.
Maka Nabi ambil air tersebut, Nabi selup dengan tangan dia dalam air tersebut, dan Nabi panggil sahabat, ambil air ni, minum, wudu. Kawan yang tayamum tadi, ambil air pergi mandi. Cedok bola bekas engkau, pergi mandi. Semua ambil lah. Ambil minum, ambil wudu, ambil. Yang kawan nak mandi pun boleh cedok mandi. Dia duk tengok seorang-seorang cedok daripada satu baldi. Tapi takah air tak surut. Dah berpuluh orang ambil pun tak surut pun. Tetap sama banyak. Tak berkurang sikit pun. Terkejut dia, kagum dia. Pelik sungguh, siapa lelaki ni? Tapi dia duk dengar orang panggil, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah. Dia pun tak faham Rasulullah, Nabi Allah. Maka setelah lama dia duduk tengok semua orang ambil wudu, ambil buat cedok masuk dalam tangki air masing-masing. Tapi air dia tak kurang-kurang pun. Maka akhirnya Rasulullah pulangkan balik, ambil air kau ni. Dan Nabi doakan semoga diberkati Allah. Doakan air tersebut. Dia pun dalam keadaan takut, tanggung balik, jalan cepat. Dia tak sempat nak tanya siapa lelaki ni, orang ni siapa. Tapi dia duk tengok muka dia macam ni, rambut dia macam ni, tangan dia macam ni, dan sebagainya. Sehinggalah dia balik, dia cerita ke orang. Cerita, aku jumpa seorang lelaki yang pelik macam ni. Orang panggil dia Rasulullah, dia ambil air macam ni, tak kurang air aku sekian-sekian. Jadi viral lah. Cakap dia tu dah jadi viral. Cerita dia tu dia cari viral orang kampung dia. Tapi semua tak tahu. Itu Rasulullah, tak kenal Rasulullah tu siapa. Maka sekian lama ada rombongan Mekah nak pergi Madinah, lalu kampung dia berkemah. Duk sebutlah qala Rasulullah. Dia pun dengar, ni pernah dengar ni orang kata Rasulullah. Tanya-tanya, akhirnya dia pun terus cepat masuk Islam. Orang cerita Rasulullah sekian. Terus dia masuk Islam, dia jadi pendakwah besar. Sehingga semua orang yang pernah dengar cerita Nabi menerima Islam. Menerima Islam di tangan perempuan tadi ni. Kenapa? Dia melihat mukjizat baginda Nabi yang luar biasa. Baginda bersabda, berikanlah sebahagian bekalanmu, kami pun mengumpulkan sebahagian bekalan kami dari maksudnya bila perempuan tu dah nak balik, Nabi suruh hadiah pula makanan. Kamu ada apa-apa yang boleh hadiah? Ada yang keluar kurma, ada yang keluar tepung, ada yang roti, bagi kat dia sebagai hadiah, kerana dia bantu kita guna air dia tadi. Dia pun nak balik bagi makan pada anak-anak dia. Ketahuilah bahawa kami tidak mengurangkan. Nabi, sebelum Nabi serah pada dia, Nabi kata, tengok air ada kurang tak? Kalau kami curi air kau kurang? Dia kata tak ada. Tengok memang penuh macam awal tadi. Ketika dia tiba pada keluarganya, dia ceritakan kisah tersebut. Aku telah bertemu dengan orang yang macam ni, cerita tentang, dia kata sihir. Sebab dia tak tahu Nabi mukjizat. Dia kata lelaki tu terror sihir sampai boleh buat macam ni. Boleh jadi dia ni orang yang cakap Nabi Allah. Cerita demikian. Maka Allah akhirnya memberi hidayah pada wanita tersebut, dan seluruh kampung dia semua mudah menerima Islam kerana melihat orang kampung dia mendengar cerita kebaikan baginda Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih dalam kitab Masajid, bab tentang demikian. Telaga Quba telah kering, berubah penuh dengan air. Masya-Allah. Telaga di Quba yang kering tu, dengan doa Nabi membuak-buak airnya. Daripada Yahya bin Sa'id bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu datang ke Quba. Quba kita tahulah, Masjid Quba adalah masjid pertama dibina oleh Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Ketika Nabi mula sampai dalam perjalanan hijrah, mula sampai di Madinah, terus Nabi asaskan masjid di Quba. Itu masjid pertama di Madinah dalam Islam. Dan bertanya kepada penduduk tentang ada perigi dah di sini. Ni Yahya bin Sa'id kata, Anas bin Malik datang balik ke Quba, tanya ada perigi dah kat sini. Dia katakan, maka ditunjukkan telaga tersebut padaku. Orang bawa tunjuk di telaga di Quba. Tak pasti, telaga di Quba ada banyak berkaitan. Tapi yang paling dekat dengan Masjid Quba namanya Bi'ru Aris. Telaga Aris. Aris ni nama Yahudi. Nama Yahudi, dia punya telaga. Ataupun telaga tersebut juga dipanggil dengan telaga cincin. Telaga khatam, cincin. Telaga khatam kerana apa? Kerana zaman Sayyidina Uthman bin Affan
radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman memakai cincin Nabi, cincin warisan. Nabi ada cincin yang diukir di atas ni, dia tak pakai batu, semuanya perak, tulisan atas tu Muhammad Rasul Allah. Muhammad Rasulullah. Dijadikan cop. Kalau Nabi hantar surat kepada pembesar, Nabi buat cop cincin tu. Jadi dipakai di tangan. Nabi wafat, cincin tu dipegang oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat kepada Sayyidina Hafsah, isteri Nabi, dan dia wafat kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dulu, Sayyidina Umar pindah ke Hafsah. Hafsah anak Sayyidina Umar, isteri Nabi. Hafsah wafat, maka Sayyidina Uthman minta cincin tu, ambil balik cincin tu. Ataupun sebelum Sayyidina Hafsah wafat, Sayyidina Uthman khalifah yang ketiga, dia dah minta cincin Nabi, dia nak simpan sebagai khazanah negara. Dia pun ambil berkat pakai cincin Nabi, simpan kat tangan dia. Jadi bila dia pergi ke telaga di Quba tu, maka dia pun duduk santai, menikmati air sedap dan sebagainya, ambil wuduk, cincin dia tercabut daripada jari dan terjatuh dalam perigi, cincin Rasulullah tu. Maka dia kerahkan perintah kepada sahabatnya untuk keringkan air perigi, cari cincin bagi jumpa. Sampai kering ke bawahnya dasar, angkat kayu-kayu yang ada, batu-batu yang ada, tak jumpa juga cincin Nabi, hilang terus. Sejak hilang cincin Nabi itulah datangnya fitnah-fitnah, ujian-ujian dalam kerajaan Sayyidina Uthman. Orang dah mula tohmah, orang macam-macam fitnah pada Sayyidina Uthman. Semenjak cincin jatuh dalam perigi tersebut, sehingga dinamakan perigi itu perigi cincin. Asalnya perigi tersebut perigi Aris. Aris nama seorang Yahudi, telaga dia. Jadi orang tunjuklah ada satu perigi, seorang datang mengambil air di sana dengan keldainya, tetapi telaga itu sedikit sangat air dia, sikit, cetek. Rasulullah SAW datang lalu merintahkan untuk diambilkan air daripada telaga itu dengan menggunakan baldi, sikit-sikit yang cedok lah apa yang ada. Kemudian baginda berwuduk dengannya atau meludahinya. Nabi ambil wuduk, ditadah, saki-baki wuduk, dituang balik dalam perigi. Ataupun ada yang mengatakan Nabi kumur. Ketika Nabi kumur tu, Nabi luah balik kumuran Nabi tu, kumur Nabi wuduk tadi, diluah balik dalam perigi tersebut. Kemudian baginda merintahkan supaya sisa air dalam baldi tersebut dikembalikan ke dalam perigi tersebut, tuang balik. Semenjak itu perigi tersebut tidak pernah kering airnya, membuak naik, bubuk naik, dan terus jadi bersih, tak perlu nak cuci-cuci, bersih sampai hari ini. Tapi perigi Bi'ru Aris tu dah tutup. Yang ada satu lagi berdekatan, satu perigi, apa nama perigi yang berdekatan tu, masih lagi kita ambil manfaat airnya. Bersih tuan-tuan. Orang banyak yang ambil tadah dalam botol, tengok. Walaupun berhari-hari dia tak ada keladak turun. Biasa air perigi kita bila tadah pun, dia akan turun, ada taik air tu kan. Keladak tu kena bertapis pula. Tak ada. Bersihnya. Sumbernya begitu kuat air dia. Semenjak itu perigi tersebut tak pernah kering dan tak pernah sedikit airnya. Malam harinya aku melihat baginda SAW membuang air kecil, kemudian baginda mendatangi perigi tersebut lalu berwuduk dan mengusap kedua sepatu baginda. Setelah itu baginda pun solat. Ini bab hukum khuf. Usap sepatu ni hukum khuf. Dia ringkaskan riwayatnya. Tapi sebenarnya sapu bukanlah Nabi tak ambil wuduk. Ringkas ceritanya macam itulah. Nabi pergi kat perigi, ambil air, sapu kaki, pergi semayang. Sebenarnya hukum khuf Nabi tetap ambil wuduk. Kalau wuduk dah batal, panjang cerita lah bab khuf ni tuan. Jadi ringkasnya ambil wuduk, muka basuh macam biasa, tangan basuh macam biasa, rambut sapu macam biasa, telinga sapu, kaki tak payah buka kasut. Tak payah buka kasut. Dengan syarat-syarat yang banyak lah. Saya tak, mungkin tuan-tuan jangan pegang, tak payah buka kasut. Sehari pakai kasut pejabat tuan-tuan, terus tak buka kasut ambil wuduk. Bukan macam tu. Dia ada syarat panjang detail kalau nak detailkan. Jadi Nabi sapu di atas, terus pergi solat. Itu bab hukum, tajuknya hukum sapu khuf. K-H-U-F, khuf. Ada hukum tertentu. Dan mata air mengalir dalam tajuk yang lain. Ini antara mukjizat Nabi SAW yang luar biasa. Iaitu perigi tadi. Bukan satu perigi yang seumpama cerita ni.
yang Nabi doakan airnya naik jadi bersih, jadi banyak sampai hari ni tak kering. Antaranya Bi'ru Uthman masih ada sampai hari ni. Perigi Sayyidina Uthman. Yang memang kalau orang yang tahu dia boleh pergi lawatan. Ada satu lagi perigi, saya lupa nama tempat, masih orang cedok minum airnya. Ada lagi tempatnya. Banyak tempat lah. Semua perigi yang Nabi doakan, semua menjadi. Sampai hari ni tak kering-kering. Kecuali Bi'ru Aris tu, saya difahamkan yang dah tutup. Ada satu lagi perigi apa ni, tempat air yang Nabi doakan, airnya berkat, airnya air syurga, airnya takkan kering. Dan Nabi pesan pada Sayyidina Ali, kalau aku wafat nanti, kau ambil air perigi ni untuk mandikan aku. Lupa tak keluar main nama perigi tersebut. Tuan-tuan boleh pergi ke umrah, waktu pergi ke Madinah boleh cari, boleh ambil air tu. Tak tahulah masa saya pergi tahun lepas, masih boleh untuk dapatkan air buat minum, buat apa tadah boleh. Dia sediakan paip air tu. Okey, ala kulli hal, kita tengok satu tajuk lagi, mata air mengalir daripada celah-celah jari Nabi. Mungkin kita dah baca yang tu. Sayyidina Jabir bin Abdullah berkata, para sahabat Rasulullah SAW mengadu kepada Nabi bahawa mereka dah kehausan tak ada air. Cerita ni salah satunya berlaku di Hudaybiyah, salah satu tempat miqat orang pergi umrah, Hudaybiyah. Peristiwanya berlaku di situ. Para sahabat kata dah tak ada air, maka Nabi minta siapa yang ada saki-baki air. Baginda minta bekas macam mangkuk itu, bekas, kemudian ambil saki-baki air, masuklah walaupun terlalu sikit. Dan setelah itu baginda Rasulullah SAW mencelup, letak tapak tangannya dalam mangkuk yang ada basahan air tadi ni, celup. Lalu baginda bersabda, nah, Nabi angkat, celah jari Nabi ni terpancar keluar air. Kan? Ada 4 celah lah. Kan? Terkeluar air. Mereka pun minum. Sahabat-sahabat minum. Bukan 1 orang. Bukan 2 orang. Kalau ada peristiwa di Hudaybiyah tu, 1,500 ataupun 1,400 orang. Sahabat. Aku sendiri, kata Jabir bin Abdullah, aku sendiri nampak air itu keluar daripada celah-celah jari Nabi. Dan itu air yang terbersih di muka bumi, termulia, paling berkat, melebihi Zam-Zam. Tapi kita tak jumpa adalah air itu. Yang ada hanya air Zam-Zam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Dalam cerita yang lain, Anas menceritakan 300 orang ambil air celah jari Nabi. Dan celah jari Nabi tak boleh, maksudnya bersih, boleh minum, boleh berwuduk dan segalanya. Anas mengatakan, orang tanya dia, wahai Abu Hamzah, berapa bilangan orang yang ambil manfaat daripada air itu? Dia kata lebih kurang 300 orang. Jadi 300 orang ni Anas tak, ni dalam peristiwa lain. Bukan sekali Nabi keluarkan air daripada celah jari. Dalam peristiwa Hudaybiyah, Sayyidina Anas tak ikut. Mungkin tak ikut. Jadi ini dalam peristiwa yang lain. Dan begitulah cerita-cerita yang lain. 440 orang makan kurma dari sumber yang sedikit. Kata kami datang menghadap Rasulullah SAW dan meminta makanan daripada baginda Nabi SAW. Jumlah kami 440 orang. Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, bangunlah kamu dan pergi ambil di rumah engkau kurma. Bagi dia orang 440 orang ni makan. Sayyidina Umar terkejut. Sayyidina Umar duk fikirlah rumah dia mana cukup untuk 440 orang. Adalah sikitnya kurma. Bolehlah 3-4 orang. Tapi ni 440, Nabi suruh balik ambil kurma bagi kat dia orang. Tapi baginda bersabda, bangun, pergi ambil. Sayyidina Umar macam terkial-kial, tercengang. Rasulullah kata, bangun, pergi balik ambil. Maka akhirnya, wahai Rasulullah, aku dengar dan aku patuh. Sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Sayyidina Umar pun bangun sambil dia terfikir, ada ke nak bagi makan 440 orang ni? Dia pun mengajak kami naik ke rumah dia. Jom naik ke rumah, nak suruh tengok lagi. Dia kata tak ada, sikit. Orang tak percaya pula. Jom masuk rumah sendiri. Tengok apa, kot-kot lah. Nampak sungguh sikit. Lalu dia pun mengeluarkan kunci daripada kantung kotak yang dia simpan lah. Kunci macam mana tu, bilik yang dia simpan kurma. Tarik keluar dan membuka pintu. Dalam pintu itu terlihat kurma berlonggok seperti unta sedang duduk. Oh dia,
Terkejut dia dari mana? Kerana keberkatan perintah Nabi SAW. Wallahu alam, itulah mukjizat baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan sikit sebanyak kita mendengarnya dapat manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ساءت مستقر مقاما. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك. اللهم ارزقنا حب من حبك ورسولك. اللهم ارزقنا حب العلماء والأولياء وارزقنا حب شريعتك والقرآن يا كريم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.